Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين أما بعد. Jemaah sekalian, tamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah di atas nikmat dan peluang yang Allah masih lagi kurniakan pada kita untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai keutamaan kita zikir yang tidak terikat pada masa dalam hidup kita ini, supaya kita sentiasa berzikir pada diri kita ni. Para hadirin sekalian, kita tahu bahawa zikir ni menjadikan, dia panggil, kekuatan dalam hidup setiap kita. Kita ni kuat dipuncakan dalaman kita. Kalau dalaman kita kuat, maka kita boleh kuatlah jasad kita. Maka di antara cara Islam dia nak menguatkan jasad ataupun menguatkan tubuh badan kita di dunia ini ialah dengan kita banyakkan berzikir. Bila kita banyak berzikir, maka kita akan jadi kuat. Kerana kita tahu dalam diri kita ni sentiasa diserang dalam tubuh badan kita. Serangan ini jangan nampak yang virus dia yang menyerang kita, tapi dalam hidup kita kena nampak bahawa syaitan ini akan sentiasa menyerang kita. Menyerang, maksudnya menyerang apa dia? Menyerang iman yang ada pada diri kita. Iman kita ni, dia akan, bila kena serang, ramai di kalangan kita kena penyakit pada iman ataupun jadi lumpuh kekuatan iman. Punca diserang, dipanggil demikian. Sebagaimana jasad kita juga, para hadirin sekalian, jasad kita ni, kalau sekiranya kita diserang oleh virus, kita akan jadi lama-lama lemah tubuh badan kita. Macam mana kita nak suruh selamat diri kita ni daripada terkena dengan virus yang menyebabkan kita ni berpenyakit pada tubuh badan kita. Yang terakhir ni kita basuh tangan, misal contohnya. Yang terakhir ni kita buat macam mana? Kita buat penjarakan sosial. Ni di antara cara kita jangan kena virus yang disebut dengan COVID-19 ini. Ni cara kita. Akhir-akhir ni kita pakai mask. Kemudian kitanya tidak bersin depan orang. Semua benda ni kita jaga. Jaga ni dengan tujuan, kalau kita tanya tujuan apa? Tujuan jangan kena penyakit yang sedang tersebar ini. Baik, dalam tubuh badan kita ni ada juga yang diserang. Kita diserang oleh apa dia? Diserang oleh syaitan. Sama-sama tak nampak je. Virus COVID-19 ni pun tak nampak. Syaitan ni pun tak nampak. Allah dijadikan virus COVID-19 ni nak suruh kita faham bahawa rupa-rupanya musuh yang tak nampak ni bahaya. Apa musuh yang tak nampak? Syaitan. Macam mana kita nak suruh diri kita ni jadi kuat daripada kena serangan pada syaitan ini? Ialah dengan cara zikir. Zikir ni salah satu cara untuk nak menguatkan jasad di kalangan kita, menguatkan jiwa kita. Kalau kita kurang berzikir, maka lama-lama dia akan mati. Akan mati jasad kita ni. Maksudnya mati perasaan. Mati perasaan, jadi kosong, jadi hambar, jadi mudi. Istilah yang kita gunakan di kalangan kita. Jadi kita ni tak menentu. Sekali nak marah, sekali sayang. Sekali kita ni suka, sekali benci dalam hidup kita. Punca apa jadi demikian? Punca kurang zikir. Bila kita, hidup kita ni berzikir, sentiasa kita jaga zikir kita, maka jiwa kita ni akan jadi sentiasa hidup.
Ni yang disebut dalam hadis. Kalau para hadirin sekalian tengok pada muka surat 73 tu, tengok pada muka surat 73 tu, pada yang ke-23, para hadirin sekalian tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, masalul ladzina yazkuruna rabbah wal ladzina la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Rasulullah kata, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tak berzikir pada Allah. Dua benda ni. Orang berzikir dengan orang tak berzikir. Kita tanya, kenapa kita kena bincang tajuk ni Ustaz? Tajuk yang disebut dengan zikir. Lalu Rasulullah sebut perumpamaan di antara orang berzikir dengan orang yang tak berzikir. Umpama apa dia? Masalul hayy wal mayyit. Seumpama orang yang hidup dan orang mati. Rasulullah sebut demikian. Orang yang berzikir, orang yang hidup. Orang yang tak berzikir, maknanya dia mati. Mati apa dia? Mati perasaan. Dalaman dia terjadi mati. Sebab tu, kalau ditanya, kenapa kita kena bincang tajuk ni Ustaz? Jawabnya kerana apa dia? Kerana hidup kita ni senantiasa diserang oleh virus syaitan. Dipanggil demikian. Syaitan ni serang kita. Bila syaitan ni serang kita, lalu kita nak counter balik. Nak suruh kita ni boleh lawan syaitan ni. Macam mana? Dengan zikir. Zikir ni menyebabkan kita boleh hidup. Jiwa kita, dalam jiwa kita ni akan sentiasa hidup. Kalau kita tak berzikir, cepat mati. Mula-mula apa? Penyakit. Lama-lama mati. Penyakit apa? Penyakit. Paling tidak kita kena penyakit prasangka buruk. Itu yang biasa terkena pada diri kita. Senang nak berprasangka kan. Dalam hidup kita ni senang sangat. Tengok jam, tak sampai lagi ustaz ni. Tak datang lah tu, misal contoh. Kita senang nak jadi prasangka ni mudah dalam hidup kita. Kita tengok, kita telefon suami kita, kerap je tak dapat. Telefon tak dapat. Datang terus prasangka. Prasangka ni yang paling mudah kena pada seorang. Jadi Islam dia nak suruh kita ni jangan kena penyakit dalaman pada diri kita. Macam mana cara? Zikir. Zikir ni menyebabkan kita ni terjauh daripada kena penyakit yang menimpa dalam jasad kita. Penyakit yang teruk-teruk lagi, penyakit dengki, penyakit dendam, penyakit-penyakit dalam jiwa kita ni mula bersarang dalam badan kita ni. Dengan apa dia? Bila kita tak berzikir. Bila kita berzikir, dia akan jadi jernih. Hati kita jadi jernih. Kemudian badan kita pun jadi bersih. Kerana apa dia? Kerana zikir-zikir. Zikir-zikir ni menyebabkan diri kita ni jadi kuat. Bila bersih daripada kena virus tu, sembahyang kita pun jadi lazat. Bacaan Quran kita pun jadi nikmat. Segala benda kita buat pun jadi seronok dalam hidup kita. Punca apa dia? Punca disebabkan zikir dalam hidup kita. Ini nak sebutnya vitamin orang mukmin. Kalau kita sebut vitamin orang mukmin ni apa dia? Zikir. Tu kalau kita nak sebut demikian dah. Sebab tu Islam dia nak suruh setiap umat dia ni kena rajin berzikir. Bila kita rajin berzikir, di dunia ni pun kita untung, dalam kubur nanti kita untung, di padang mahsyar nanti lagi kita untung. Ni nak sebutnya kelebihan zikir yang tidak dimiliki oleh orang yang selain daripada Islam. Orang Islam dia ada kelebihan yang Allah bagi ni. Orang bukan Islam, dia tak boleh nak kata apa. Dia tengok pelangi yang cantik, dia akan sebut, oh wonderful dia. Dia boleh sebut demikian lah. Dia nak sebut subhanallah, tak reti dalam hidup dia. Dia nak sebut apa dia, masya Allah, tak reti. Kerana hidup dia ni bukannya dengan zikir. Hidup dia dengan yang disebut dengan kalimah-kalimah yang menakjubkan. Bukan kalimah yang menjadikan diri dia dekat dengan Tuhannya dan pemilik kepada alam ini. Hari ni kita sambung yang ke-18. Yang ke-18 kan. Pada muka surat 71. Undur balik. Tu depan tu. Kita sebut 73 tu nak sebut kelebihan kenapa tajuk ini kita bincang. Dan para haniskan, kalau para haniskan ambil note ataupun ambil nota, para haniskan akan dengar perbezaan. Minggu lepas ana sebut tentang kenapa kita kena berzikir, sebab apa. Hari ni ana tambah lagi. Zikir ni
kenapa Islam suruh kita ni berzikir? Nak suruh diri kita ni semakin kitanya boleh melawan virus-virus yang menyerang dalam tubuh badan kita. Ni. Kalau Farhan sekarang perhati balik mukaddimah pada minggu yang lepas, beza sikit dengan pada minggu ni. Ni dengan tujuan nak suruh, kalau anak-anak kita tanya, kenapa kena zikir Umi? Kenapa kena berzikir Mami? Katanya anak tanya kita. Kita pun jawab, zikir ni dia jadi vitamin dalam hidup kita. Ini salah satu cara kita memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Baik, hari ini kita sambung lagi. Kami meriwayatkan daripada Juwairiyah Ummul Mukminin, di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Juwairiyah. Juwairiyah ni ibu kita lah, ibu orang mukmin. Pernah bila sampai giliran Rasulullah duduk di rumah dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina salla subh. Rasulullah keluar daripada rumah pagi-pagi untuk menunaikan sembahyang subuh. Sebelum masuk waktu subuh tu, Rasulullah keluar daripada rumah Juwairiyah. Waktu tu wahya fi masjidiha. Masa yang Rasulullah keluar tu, Juwairiyah duduk atas tikar sejadah dia. Juwairiyah ni belum Rasulullah keluar tu, dia dah siap-siap, dia duduk dah atas tikar sejadah. Kemudian Rasulullah pun keluar, tengok isteri dia duduk atas tikar sejadah. Rasulullah keluar pergi masjid untuk nak solat subuh. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila giliran di rumah Juwairiyah tersebut. Summa raja'a. Lepas pada itu Rasulullah, lepas pada sembahyang subuh tu, Rasulullah balik ke rumah balik. Ba'da'an adha. Bila waktu Rasulullah balik ni, waktu masuk waktu duha. Waktu duha dah. Keluar rumah belum daripada subuh. Kemudian balik semula waktu duha. Waktu duha ni waktu lebih kurang pukul 7.30, 7.45 tu waktu duha. Waktu dah masuk waktu duha, senang ceritanya. Bila dah masuk dalam keadaan demikian, balik Rasulullah balik. Rasulullah ni begitu. Cara Rasulullah, kalau dia pergi masjid, Rasulullah akan duduk lepas sembahyang subuh. Rasulullah tak akan cepat balik lepas sembahyang subuh. Dan anak-anak pesan pada ibu-ibu pun, kalau ibu-ibu datang ke masjid, dapat datang masjid dan suami kita datang masjid, lepas sembahyang subuh jangan cepat nak balik. Jangan cepat nak balik. Sehinggalah bila depan nanti kita akan berjumpa. Sehingga matahari dah mula naik satu galah, baru kita balik. Baru sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat isyraq, kemudian kita balik. Tu cara dia demikian. Waktu mana kita dah tak ada kerja lah maksudnya. Jangan cepat orang kita ni bagi salam sembahyang subuh tu balik terus dia. Nak pergi mana? Kedai mamak dia sebut demikian. Nak pergi makan roti canai, pagi lagi makan roti canai dah dia. Jangan. Kita ni pagi-pagi jangan begitu. Pagi-pagi kita lepas sembahyang subuh duduk dulu. Duduk baca Quran, kemudian dengar kuliah kalau ada kuliah subuh, ataupun kita berjumpa kawan-kawan sampai matahari naik. Matahari naik dah, nampak cerah dah, sembahyang sunat isyraq. Kebetulan hari itu sampai ajal kita, meninggal dunia hari tersebut, tempat kita dalam syurga Allah. Itu kelebihan orang yang dia jaga lepas pada subuh. Rasulullah bila lepas pada subuh, Rasulullah tak balik terus. Rasulullah duduk dalam masjid sampai bila? Waktu duha. Bila sampai Juwairiyah cerita, summa raja'a ba'da an adha. Waktu mana Rasulullah balik itu ad-duha. Waktu mana Rasulullah balik itu waktu duha dah. Bila Rasulullah balik waktu duha, wahya jalisatun, sedangkan dia masih lagi di atas tikar sejadah lagi. Juwairiyah ni atas tikar sejadah lagi. Tak bangun-bangun lagi. Sejak daripada sebelum Rasulullah keluar sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik semula, duduk lagi atas tikar sejadah. Faqala, lalu Rasulullah tegur isteri dia ni. Rasulullah tegur Juwairiyah ni, ma ziltil yaum alal halin alai anni faraktuka alaiha. Rasulullah kata, sejak saya keluar daripada rumah tadi sampai balik semula ni, kamu pisah ke daripada tempat yang kamu duduk ni? Kamu duduk sini lagi? Rasulullah tanya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juwairiyah. Sejak Rasulullah keluar pergi ke masjid
Kemudian balik semula waktu duha ni duduk atas ni lagi. Rasulullah tanya Juwairiyah. Faqalat na'am. Lalu Juwairiyah jawab, ya Rasulullah. Saya ni sejak daripada tadi sampai sekarang ni di atas tikar sejadah ni lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut pada Juwairiyah, laqad qultu ba'daki arba'i kalimat. Rasulullah kata, dengar elok-elok ni, Rasulullah kata, aku nak ajar pada kamu ada 4 kalimah yang kalau kamu sebut kalimat salasa marrat, kamu sebut 3 kali je. Kalimah yang aku nak ajar pada kamu ni. Law wuzinat bima qulti munzul yaum lawazantuhanna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law zanatuhunna. Rasulullah kata, kalau kamu sebut 3 kali je kalimah ni, berat timbangan pahalanya lebih berat daripada masa kamu duduk sampai kamu sekarang ni. Masa yang daripada kamu duduk aku turun sembahyang sebelum subuh tadi sampai sekarang ni, pahala dia jauh lebih berat daripada apa yang kamu lakukan ini. Kamu sebut 4 kalimah ni je. Rasulullah kata 4 kalimat. 4 kalimah ni je. Maknanya Rasulullah nak sebut apa dia? Buat amalan ni biar cerdik. Rasulullah nak sebut, jangan buat amalan ni kita jadi dalam keadaan yang membebankan diri kita. Buat amal ibadah ni biar jadi cerdik dalam hidup. Macam mana cara nak cerdik dalam amal ibadah kita ni? Saya nak sebut sikit lagi. Bagaimana nak suruh cerdik? Rasulullah kata antaranya amalan cerdik, kamu tak payah duduk selama tadi, tapi kamu sebut kalimah ini. Pahala dia lebih berat daripada kamu duduk tadi sampai pada saat ini. Apa dia? Rasulullah kata, sebut gini kata Rasulullah SAW. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ni je Rasulullah sebut demikian. Sebut 4 kalimah ni je. Pahala dia lebih berat daripada semenjak daripada kamu duduk sebelum subuh sampailah waktu mana duha ni. Apa dia? Ni kalimah dia. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Itu cara Rasulullah ajar. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah, segala kepujian ini untuk kamu ya Allah. Wa bihamdih, dengan segala kepujian untuk kamu. Adada khalqih, sebanyak mana yang kamu ciptakan itu kepujian untuk kamu ya Allah. Banyak mana yang kamu buat atas muka bumi ni ya Allah. Aku nak puji kamu sebanyak kejadian-kejadian kamu yang kamu buat ni ya Allah atas muka bumi ni. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih, dan juga keredaan kamulah dan apa dia, segala pujian bagi makhluk ciptaan kamu, keredaan diri untuk kamu tadi ya Allah. Wa ridha nafsih, di atas keredaan diri kamu ya Allah. Wa zinata arshih, dan seberat timbangan kamu itu ya Allah. Seberat arash timbangan kamu itu ya Allah. Dan wa zinata arshih wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta-tinta tulisan-tulisan tentang kamu ya Allah. Maknanya wa midada kalimati, sebanyak mana tanda-tanda kebesaran kamu tu, semua kepujian ni untuk kamu ya Allah. Itu cara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah ni. Cuba kita ulang ramai-ramai. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih
wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu 3 kali kan Rasulullah sebut. Suruh sebut setiap pagi baca kalimah ni. Paling tidak kita dapat pahala kitanya sebanyak mana? Lebih berat daripada timbangan amalan duduk atas tikas sejadah yang zikir, semayang, yang wirid, baca Quran, duduk atas tikas sejadah semenjak daripada sebelum mana subuh sampailah waktu duha. Pahala yang Allah bagi pada diri kita. Ni amalan yang kita buat sikit tapi pahala dia jadi banyak. Yang ni menunjukkan kecerdikan dalam kita beribadah kepada Allah. Bila kita beribadah pada Allah ni, dia jadi cerdik. Itu cara demikian. Macam kadang-kadang kan kita tak puasa sunat, orang lain puasa sunat, tapi kita nak dapat pahala puasa sunat. Macam mana? Kita bagi orang berbuka puasa. Kita cari makanan, kita dengar kawan kita berbuka puasa, kita pun ambil makanan, kita bagi tahu pada dia, tolong berbuka puasa dengan makanan saya ya. Itu cara demikian. Kawan kita pula kalau kita puasa sunat, jangan pula kita sebut tak nak bagi pahala pada engkau sebut. Jangan pula kita sebut demikian. Kita jangan pula jadi kedekut. Kita ni pula saya nak biar yang ramai dapat pahala kerana amalan yang kita buat ini sendiri. Macam kadang-kadang kan ada jemaah dia sebut, dia hantar mesej, ustaz hari ni saya tak boleh datang ke kuliah ustaz, saya ada kerja begini-begini. Saya pun balas balik, tak datang tak apa, tapi hantar duit je untuk datang. Senang ceritanya. Masukkan duit dalam tabung derma misal contohnya. Kita tak datang tu ialah kita tak dapat dah pahala tak datang tu, tapi pahala sedekah kita ni boleh jadi yang ni boleh menggerakkan majlis ilmu yang lain. Pahala juga pada diri kita. Ini cara kita nak menghidupkan biar cerdik dalam hidup itu. Kadang-kadang kita tak buat amal ibadah tu orang lain buat, tapi kita dapat pahala daripada orang lain buat kerana amal ibadah yang kita lakukan. Kadang-kadang kan orang lain buat jamuan, adik-beradik kita buat jamuan, dia telefon, kakak datanglah rumah, adik-adik nak buat jamuan ni misal contohnya, dia sebut demikian, kita pun tak apalah hadir rumah dia. Kita tak buat, kita tengok semua berkumpul, seronok kita rasa, kita pun bisik dengan dia, banyak mana habis ni? Dia kata, alah tak ada, sikit je, 400-500 ringgit. Kita pun seluk poket bagi 500 ringgit pada dia. Ni duit ni, ambil duit kakak untuk adik buat jamuan. Dia kata tak ni dia sendiri nak, kita kata kita nak berkongsi pahala. Ni cara dalam hidup kita. Biar kita tak buat tapi orang lain buat, kita dapat pahala. Ni benda yang kita kena ada dalam hidup kita. Rasulullah dia ajar macam tu pada Juwairiyah ni. Walaupun kamu tak buat benda yang seberat itu, sepenat itu, tapi kamu dapat pahala lebih banyak daripada yang penat itu. Macam mana cara? Sebut subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu cara kita dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada anak kita pun kita ajar demikianlah pada dia. Kamu nak bahagiakan pada anak menantu kita ni, nak suruh rumah tangga kita ni tenang, rumah tangga kita bahagia, zikir biar banyak. Ni asyik karaoke je dalam rumah kita. Bila kita karaoke, dia datanglah virus-virus yang lain. Cuba berzikir dalam rumah tangga kita ni, ajar anak menantu kita ni berzikir pada Allah. Bila kamu berzikir, menyebabkan apa dia? Syaitan-syaitan pun tak masuk dalam rumah. Dia tanya, nak zikir apa? Zikir ni. Belajar daripada mana? Ibadah belajar dengan Ustaz Ahmad Dasuki, misal contoh. Kita sebut terus pada diri dia nya, anak-anak kita ni, supaya dia membesar dengan suasana zikir. Anak sampai hari ni, mak anak, waktu mana anak nak pergi ke mana saja pun, bila nak keluar je, dia sebut, zikir jangan tinggal. Zikir jangan tinggal. Kita nak keluar rumah tu, kita nak salam dengan dia tu, dia sejak daripada kecil lagi, mulut dia akan sebut, zikir tu jangan tinggal. Jalan tu, zikir je. Dia sebut demikian. Ni pesan ibu kita. Bila kita besar macam ni, kita tua macam ni, kita pun ingat, ibu aku ni sentiasa pesan pada aku. Walaupun waktu mana dia sebut tu, kita ha je kita ni.
Dulu kita tak buat-buat pun waktu tu. Tapi bila kita dah besar ni, kita dah belajar ni, kita tahu, oh penting rupa-rupanya zikir. Betul nasihat ibu kita, betul nasihat arwah ayah kita pada kita untuk nak menyelamatkan diri kita ni dalam perjalanan hidup kita masa yang akan datang dengan zikir. Kekuatan dalam hidup kita demikian. Rasulullah diajar pada isteri dia Juwairiyah ini supaya zikir. Zikir ni menjadikan kekuatan dalam kehidupan dia dan menjadikan keuntungan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, subhanallahi adada khalqih, subhana ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimati. Dalam riwayat yang lain sebut kalimah subhanallah dahulu di hadapan. Dalam riwayat yang lain disebut subhanallahi wa bihamdih, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimati. Itu kalimah yang diajar supaya kita sebut sebanyak mana demikian. Kemudian dalam riwayat At-Tirmizi ada dinyatakan, ala uallimuki kalimatin takuli naha. Rasulullah kata, nak tak kalau aku nak ajar pada kamu beberapa kalimah yang kamu kena sebut di bibir kamu. Rasulullah sebut takuli naha, kamu sebutlah di bibir kamu tu, kamu sebut apa dia? Subhanallahi adada khalqih, maha suci Allah sebanyak mana kejadiannya. Segala kejadian Allah ni aku nak puji Allah sebanyak itulah. Subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih 2 kali, subhanallah adada khalqih 3 kali. Mula-mula dalam riwayat Imam Tirmizi disebut Rasulullah ajar sebut subhanallah adada khalqih 3 kali. Sebanyak mana kejadian kamu ya Allah, Allah hebatnya kamu ya Allah, kita nak sebut subhanallah adada khalqih. Kemudian subhanallah ridha nafsih 3 kali juga. Subhanallah ridha nafsih, subhanallah ridha nafsih 3 kali. Kemudian kali yang 3 subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih, subhanallah zinata arsyih 3 kali. Kemudian yang keempat subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih, subhanallah midada kalimatih. 3 kali sebut yang demikian. Maknanya dimulakan dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bibir kita tu sebut dengan kalimah demikian. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut li'an aqul, kalaulah aku akan mengucapkan pada kamu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'tu alaihi syams. Lebih aku sukai Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih sukai daripada terbitnya pada hari tersebut matahari. Sukanya aku kalau aku boleh sebut kalimah ni, Rasulullah kata, kalau aku boleh sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari pada hari ini. Ini gembiranya. Kan kita ni kan, orang kita, dia pagi-pagi lagi dia buat macam mana? Dia tepuk tangan. Setengah-setengah orang kan, dia tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan? Suka dia sebut. Kan siapa yang ajar demikian? Barat kan? Barat ajar kalau rasa gembira tepuk tangan. Barat dia ajar demikian. Kita kalau kita rasa gembira kita tepuk tangan. Ini cara demikian. Lalu Islam dia ajar, kalau kamu rasa gembira dengan kamu hidup lagi pada hari itu, nak buat macam mana? Rasulullah kata, lebih aku suka dengan aku sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh sebut yang ni sukanya daripada naiknya terbitnya matahari pada hari tersebut.
Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi semangat pada kita. Bangun pagi-pagi je, celik je mata, sebut terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu cara Rasulullah ajar untuk kita nak memulakan hari-hari kita ni dengan kalimah-kalimah kebesaran untuk Allah. Itu cara demikian. Dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat, kana kaman a'taqa arba'at anfus min waladi Ismail." Rasulullah sebut siapa-siapa yang dia duduk saja-saja, dia tak ada benda yang dia nak buat, dia sebut kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. 10 kali je. Pahala dia sebanyak mana pahala dia yang dia buat tersebut? Seumpama dia telah memerdekakan 4 nyawa-nyawa yang keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allah besarnya pahala. Nak merdeka hamba ni tak mudah parahan sekalian. Macam parahan sekalian yang katakanlah rumah parahan sekalian ada pembantu kan, ada pembantu rumah. Satu hari pembantu rumah bagi tahu dia nak balik kampung. Dia nak balik kampung. Cuba tanya orang yang ada pembantu kan. Dia rasa berat dia tu dan dia. Dia rasa sudahlah, siapa nak basuh pinggan lepas pada ni. Dia mula terbayang dalam hidup dia, siapalah nak kemas rumah dia. Siapalah yang biasa hidup dia dibantu kan. Dibantu dalam hidup dia, dibantu yang tu, dibantu yang ni. Paling-paling tidak kita kat dapur tu ada pembantu yang tolong kita. Rasa lain sikit. Misal contoh ini demikian. Ni bukan pembantu. Kalau pembantu pun kita rasa berat. Kalau tak ada pembantu dalam rumah. Cuba kita bayangkan dalam hidup kita hamba. Hamba ni dia jauh lebih daripada pembantu. Nak sebutnya hamba ni dia kerja dengan kita ni tak tahu bila dia nak berhenti. Tak ada apa pun. Tapi dia boleh bebas daripada kita dengan cara macam mana? Cara kita merdekakan dia. Nak merdekakan dia ni senang ke susah? Susah. Orang yang ada hamba, nak merdekakan hamba terlalu payah. Macam mana nak pahala untuk merdekakan hamba? Nak merdekakan hamba ni, sebut kalimah ni. Pahala macam kamu merdeka 4 orang hamba. Sebut kalimah apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ini kalimah yang kita ulang-ulang. Rasulullah kata sebut 10 kali je. Rasulullah kata sebut 10 kali je, pahala kamu macam kamu merdekakan 4 orang hamba daripada siapa? Min waladi Ismail, daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar. Besarnya pahala. Kita nak dapat pahala yang kita nak buat macam tu tak boleh dah. Nak merdeka hamba kita tak ada hamba. Macam mana cara kita nak dapat pahala untuk nak merdekakan hamba? Cara macam ni lah. Cara mudah Allah nak suruh kita dapat pahala. Pemurahnya Allah dengan hamba-hambanya dipanggil. Nak suruh kita ni senang masuk dalam syurga dipanggil. Satu saya sebut banyak kali kan. Kalau siapa masuk neraka tu memang jahat sungguh dia. Memang jahat sungguh. Kerana dalam Islam ni nak pahala tu mudah sangat. Nak pahala dia mudah sangat. Dalam keadaan mudah sebegitu, tiba-tiba kita tak dapat juga pahala. Banyak juga dosa. Memang jahat sungguh lah kita. Kan kita ni kan kita niat je. Pagi Jumaat macam ni, terjaga tidur pagi tadi, ingat pagi Jumaat. Lepas tu kita pagi Jumaat ni ada kuliah Ustaz Ahmad Rizuki misalnya. Nak pergilah kita sebut.
terlintas dalam hati kita, nak datang ke kuliah. Allah tulis dah pahala. Dah tulis dah pahala. Kemudian kita pun bingkang bangun bersiap-siap nak datang, nak dengar kuliah. Kita mandi, semua tu Allah tulis pahala sampai kita berjalan 10 sampailah kita duduk dengar majlis ilmu. Pahala kita dapat. Pemurahnya Allah dengan kita. Nak sebutnya pemurahnya Allah dengan kita. Baru niat ataupun kita niat nak pergi, tiba-tiba kita elok kita nak keluar, ada orang kat depan tangga rumah kita bagi salam, Assalamualaikum, nak datang ziarah, dia sebut demikian. Elok kita nak keluar, orang datang, dapat ke pahala majlis ilmu? Dapat pahala kita. Niat kita dah ada niat. Tapi jangan pula suruh kawan-kawan kita kata, datanglah, saya nak turun di rumah ni. Tersebut demikian. Tak nak pergi, dia tak nak pergi tapi nak suruh orang datang. Itu memang rugilah pada kita. Tapi nak sebutnya Allah ni pemurah dengan hamba dia. Pemurah mudah. Kita bangun tidur, kita teringat, Allah, aku hari ni ada lagi ni aku tak cakap hal orang ni, misal contoh. Orang tu aku tak cakap lagi ni. Ni sesama pagi ni kita sebut demikian. Misal contohnya nak kena pergi cari AJK mengumpat ni, kita sebut. Kita mula niat nak buat benda yang tak baik. Kita pun niat tu, Allah tulis ke dosa kita? Tak tulis. Nak sebutnya beza kita kan. Kita pun bangun nak mandi bersiap, nak pergi masuk dalam jawatan kuasa mengumpat ni pagi. Kita pun dah bersiap semua, kita bergerak jalan nak pergi ni, nak mengumpat ni. Jalan nak pergi. Allah tulis ke? Tak tulis lagi. Sampai kita duduk dengan AJK mengumpat, dah duduk tu, tak tulis lagi. Bila kita mula mengumpat, barulah Allah tulis satu dosa. Satu je baru dosa. Anak sebutnya pemurahnya Allah dengan hambanya, pemaafnya Allah dengan hambanya. Itu dalam hidup kita demikian. Sayangkan orang kita. Sebab tu Islam ni agama yang paling mudah nak masuk syurga. Nak masuk syurga dalam hidup ini. Ana bercakap dengan Ustaz Halim Nasir. Ustaz Halim Nasir, isteri dia baru meninggal dunia hari raya haji tu, meninggal dunia baru-baru ni lah. Tu pun Ustaz, dia adik-beradik pada Ustaz Salahuddin Nasir. Dia ada 3 orang adik-beradik Nasir ni. Salahuddin Nasir, Ustaz Halim Nasir, kemudian Ustaz Rahim Nasir. 3 orang. Dan Ustaz Halim Nasir ni, isteri dia meninggal dunia baru ni. Meninggal dunia tu dalam tempoh PKP. Kemudian dia sebut pada anak, dia kata, Allah Ustaz, galak sikitnya, waktu dia tak ada tu, saya tak ada kat sebelah. Saya tak ada sebelah. Anak kata, jangan bimbang Ustaz. Ustaz jangan bimbang yang tu. Ustaz jangan galak. Nampaklah dia sebab sikit. Tiap-tiap hari ni berulang lagi ke kubur ni. Dia kata tiap-tiap hari pergi ke kubur. Hari yang keberapa dia sebut dana tu? Hari yang ke-36. Hari-hari dia tu mula terbayang masa-masa yang indah duduk dalam kekeluargaan dahulu, dia sebut. Ingat isteri ni. Dia kata perasaan ni Ustaz lagi berubah, lagi meninggal dunia tu, lagi jauh, lagi rasa kuat, lagi kuat, dia kata. Lagi lama jarak tu, lagi kuat perasaan dengan isteri ni. Dia kata, anak kata, Ustaz kena banyak sabar, kena kuat dalam jiwa Ustaz. Anak sebut, yang penting Ustaz redha je isteri Ustaz. Ustaz redha je isteri Ustaz. Dia jaga dia Allah dan juga Rasul. Ustaz redha, dia meninggal dunia, tempat dia dalam syurga Allah. Mula terdiam dia. Ustaz Halim Nasir terdiam. Lepas tu anak kata, Ustaz redha tak pada isteri Ustaz? Dia kata, saya redha Ustaz. Saya redha. Dia pun tunjuk gambar arwah. Senyum je. Senyum. Waktu mana dia kata, Allah, dia kata, saya urus semua sampai masuk dalam kubur, saya urus, dia kata, dalam tempoh PKP baru ni kan. Jadi dia kata sampai dalam kubur. Anak kata, Ustaz, beruntung Ustaz, Allah bagi pinjamkan hidup Ustaz seorang ahli syurga menjadi pendamping dalam hidup Ustaz. Allah bagi pinjam seketika je, Allah pinjam dalam hidup ni. Nitik air mata dia. Anak nak sebut, dia kata, Ustaz,
ialah kita suami isteri ni, dia kata kita tahulah PL isteri kita macam mana, isteri pun dia tahulah PL suami dia macam mana. Dia kata saya dengan dia ni, dia kata tak terbayang, dia kata hujung-hujung usia dia tu tiap-tiap hari, tiap-tiap malam tu minta maaf. Tahu dah nak meninggal dunia ni semua. Bila tahu nak meninggal dunia tu sentiasa minta maaf. Anak kata, Ustaz, yang tu pun satu kebahagiaan dalam hidup. Anak kata Allah kurniakan peluang pada kita untuk kita nak kenal. Anak dalam perjalanan hidup anak kata, anak beruntung rasa hidup mengenali Ustaz Nur Azli Taliban, Nur Azli Musa yang janggut panjang tu, meninggal dunia dekat Madinatul Munawwarah sebelah, dan ditanam di perkuburan Baqi'. Kemudian sebelah kubur anak Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian belakang dia Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah dikeliling di perkuburan Baqi'. Anak kata kalau kita ingat, oh dia ni dalam hidup ni bergurau, tak fikirlah dia ahli syurga. Tak terfikir orang macam ni jadi ahli syurga. Tapi rupa-rupanya pemurahnya Allah ni, dia nak bagi pada orang ahli syurga ni, confirm kita nampak, depan mata kita nampak ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dalam hidup. Anak nak sebutnya bahawa kalau kita nak ke syurga ni, Allah buka jalan tu mudah sangat. Tapi kita je jenis orang panggil penyombong. Alah, tak nak. Kita ni jenis belagak kan. Jenis hidup kita ni, Rasulullah ajar pada kita kan mudah je. Kamu nak dapat pahala, mudah je pada diri kamu. Pahala mudah ni apa dia? Kamu sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. 10 kali je. 10 kali je sehari. Kamu sebut begitu. Misal contohnya, tiap-tiap hari kamu sebut 10 kali je. Kamu macam pahala kamu macam bebas 4 orang. 4 orang di kalangan keturunan anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Ada kita nak buat. Jadi payah juga kita. Payah Ustaz nak buat. Sebut sekali boleh lah kita sebut. Kecuali kita ni boleh tekun untuk kita nak fokus pada diri kita. Macam mana lagi kita nak dapat pahala-pahala yang banyak dalam hidup kita. Itu maksud anaknya. Panjang sikit cerita dia. Kemudian disebutnya dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut lagi, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Rasulullah kata, siapa-siapa yang dia mulut dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ulang, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa, tidak syirik kepadanya walaupun sikit sekalipun. Bagi dialah segala kerajaan. Walahul hamdu, bagi dialah segala kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Segala apa pun dia berkuasa. Sebut berapa kali? Fi yaumin mi'ata marrah. Setiap hari dia sebut 100 kali sehari. Rasulullah sebut 100 kali sehari. Ni tadi 10, yang ni 100. Yang awal-awal tadi 3 kali ya. 3 je. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih. 3 kali je. Adapun yang kedua ni 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali. Yang ketiga ni, yang ketiga pagi ni 100 kali. 100 kali ni apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Setiap harinya dia sebut yang ni 100 kali. Kanat lahu idlun ashra riqab. Pahala dia seumpama dia telah memerdekakan 10, dia telah dia sebut demikian sebanyak 100 kali sehari. Pahala dia seumpama dia telah memerdekakan 10 orang hamba. 10 orang hamba dia telah merdekakan. Rasulullah kata demikian. Wa kutibat lahu mi'at hasanat, dan ditulis pada dia 100 pahala yang berganda untuknya. Pahala untuk dia. Wa muhiyat anhu mi'at sayyiat,
dan dihapus untuk dia 100 keburukan yang patut dia kena. Maksudnya demikian. Patut dia kena 100 keburukan hari tersebut. 100 keburukan ni orang cakap hal kita buruklah, ataupun orang orang nak sihir kita buruklah, patutnya demikian. Ataupun kebencian orang-orang tertentu pada kita buruklah dalam hidup ni. Allah padamkan keburukan itu, 100 keburukan pada diri dia. Allah bagi 100 kebaikan untuk diri dia. Kemudian wa kanat lahu hizzun minasyaitan. Hari tersebut dia berada dalam jagaan Allah daripada gangguan syaitan. Syaitan tak boleh nak ganggu pada diri dia. Ni ingat ya, siapa yang kena sihir, siapa yang kena gangguan, siapa yang ada saka, 2-3 benda ni yang berlaku. Orang Melayu kita ni ramai yang ada gangguan saka, dia tak perasan dia kena gangguan saka. Gangguan saka ni masalah. Kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Gangguan saka tu memang masalah dalam hidup. Gangguan saka ni kita mula mimpi air banyak, kita mimpi rumah lama, kerap kali dalam hidup kita ni mimpi menyusu bayi, kemudian tidur malam bunyi gigi, gigi kita ni. Kemudian bangun tidur tu rasa sakit sendi-sendi. Badan kita ni mula mengeras. Istilah doktor dipanggil arthritis. Kita mula jadi arthritis, sakit tulang-tulang tertentu. Ni gangguan saka, kebanyakan orang kita kena. Ni nak sebutnya gangguan saka ni, nak suruh kita jangan kena gangguan ini, buat macam mana? Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah kata sihir tak kena, gangguan tak kena, syaitan tak boleh ganggu dia pada hari tersebut. Disebut demikian. Yang kedua, dalam masa yang sama, perhatikan, anda ingat guru anda disebut di pori-pori kita ni, liang-liang kita ni, liang-liang roma kita ni, dia halus sangat, seni sangat. Beribu-ribu ni dekat sini, dekat tubuh badan kita ni. Sering kali kita sejuk-sejuk kan, sejuk-sejuk, rasa menyucuk-nyucuk. Kadang-kadang merasa menyucuk je. Kalau lepas pada tu kita jadi pelik tu tubuh badan kita. Perangai kita pun pelik. Kenapa? Dia masuk. Syaitan tu masuk melalui cara demikian. Masuk dalam tubuh badan. Dia serap tubuh badan kita. Dia panggil, kalau sihir ke dan sebagainya, dia masuk. Bila masuk tu, lama-lama dia pergi pada santau. Dia pergi kepada pembenci sihir. Dia jadi penyakit. Dia jadi macam-macam gaya dalam tubuh badan ini. Datang pada diri kita. Kenapa dia masuk? Cara kita nak tutup ni, nak tutup yang jalan-jalan dia masuk tu macam mana? Ni guru saya sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita sebut, sekali ditutup. Ruang-ruang kemasukan tadi itu dijaga oleh Allah. Dan tidak ada orang dapat melakukan amalan yang lebih baik daripada itu kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak daripada itu. Rasulullah sebut demikian. Tak adalah amalan yang lebih baik pada hari tersebut yang kalau kita kata amalan apa yang terbaik hari ni kita nak buat ustaz, amalan ni nah, amalan kecuali yang lebih baik pada kita ni apa dia? Orang yang boleh sebut kalimah yang lebih banyak daripada apa yang disebut ini. Yang tu maknanya dia pahala dia lagi banyaklah dibandingkan dengan kita. Kita sebut 100 kali, 100 je lah kita dapat. Tapi kalau kita sebut lagi banyak ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan untuk diri kita. Wa qala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khataya wa in kanat mithlu zabadil bahr. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain sebut, siapa yang sebut subhanallah wa bihamdihi, yang dia sebut subhanallah wa bihamdihi berapa kali? Sebanyak 100 kali je. 100 juga yang dia sebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Habis dosa-dosa dia sebelum daripada ni. Allah hancurkan dosa-dosa dia. Wa in kanat mithlu zabadil bahr, walaupun dosa dia tu sebanyak buih-buih di lautan. Sebanyak buih di lautan ni, banyaklah kira-kiranya dosa-dosa dia tu terhapus bila dia sebut subhanallah wa bihamdihi,
subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap hari. Farhan sekarang susun balik wirid-wirid ni, doa-doa, zikir-zikir ni kita susun balik dalam hidup kita. Yang kita belajar ni, Farhan sekarang ambil buat catatan. Catatan tu susun balik ni wirid-wirid yang kita belajar. Dan dengan cara macam ni menyebabkan lepas pada ni kita akan diingati sampai bila-bila dalam hidup kita. Ni pahala-pahala kita dia pun banyak. Lepas pada ni anak-anak kita pun tengok balik buku nota kita, catatan kita ni. Dia tengok, walaupun kita dah tak ada, tapi dia ikut, dia baca yang dia belajar ni, pahala dapat pada diri kita. Ni cara demikian dalam hidup kita. Dalam kitab At-Tirmizi dan juga Ibn Majah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikr la ilaha illallah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Rasulullah kata, kalau kita tanya, Ustaz, nak zikir apa yang paling utama, Ustaz? Rasulullah kata, afdaluz zikr la ilaha illallah. Afdal yang paling utama zikir, mulut kamu sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah zikir yang paling utama dalam hidup kamu. Kemudian dalam sahih Bukhari disebut, Abu Musa Asy'ari berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ladzina yazkuruna rabbah wal ladzina la yazkur rabbah yazkuruhu masalul hayyul wal mayyit. Rasulullah sebut perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir untuk mengingati Tuhannya seumpama orang yang hidup dan orang mati. Yang kita sebut awal-awal tadi, seumpama hidup dan mati, beza dipanggil di antara jasad yang bergerak dengan jasad yang tak bergerak. Gitulah lebih kurang di antara orang yang hidup berzikir dengan orang yang tak berzikir. Dalam Sahih Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kita sambung akan datang nanti lah insya-Allah. Kita berhenti cakap tu lah. Yang tu pun tak ingat dah pada kita ni. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Allah.